Biar je kat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Kamaluddin Siddiq, nasihat kepada yang amat hormat Ketua Belaka, khususnya tuan-tuan imam, tuan-tuan pensyarah, ahli-ahli dan kuasa lembaga masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, khususnya tuan-tuan para jemaah yang dimuliakan lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita terus dengan kuliah maghrib, dan kuliah maghrib pada malam ini adalah kuliah maghrib yang istimewa. Kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh salah seorang saya namakan masyarakat ulama juga, dan juga penasihat dari Yang Maha Menteri, iaitu Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Kamaluddin Siddiq. InsyaAllah sekarang ni bulan Syaban, tak lama lagi kita akan menungi bulan Ramadan. Maka sesuai dengan itu, kita bawa tajuk kuliah khas Ala wassalam ya Ramadan. InsyaAllah semoga tahun ini kita dapat berjumpa dengan Ramadan, kita dapat menghayati bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang begitu baik, begitu mulia di sisi Allah SWT. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Kamaluddin Siddiq untuk menyampaikan kuliahnya. Dengan segala hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih yang dihormati Tuan Haji Sir sebagai selaku pengerusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan pegawai syarak, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada malam ni saya berkesempatan sekali lagi untuk datang ke masjid tuan-tuan. Saya rasa dah kali yang kedua saya. Sepatutnya saya tak boleh datang lagi. Saya datang sekali sepatutnya. Sebab saya dalam rangka jelajah masjid seluruh negeri Melaka. Sebab saya diamanahkan sebagai dalam ahli lembaga Maim Kluster Masjid dan Surau. Setakat ini saya baru sempat sekitar hampir 40 buah masjid saya pergi. Tapi malam ni special sikit lah. Saya datang juga ke masjid Jasin ni. Baik, tapi dalam tajuk yang berbeza, iaitu pada malam ini kita lebih nak fokus tentang menyambut kehadiran kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Kita sekarang masih sudah masuk di bulan Syaban. Kita baru melepasi bulan Rejab. Bulan Rejab ini banyak saya dipahamkan masjid-masjid dan surau mengadakan ceramah-ceramah bermukait dengan Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berhubung kait dengan Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dalam surah Baqarah ayat yang saya baca tadi daripada ayat 182, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu melakukan ibadat puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Tujuan berpuasa itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan seperti mana kita tahu bahawa kalau mengikut asbabun nuzul dan
hukum itu diturunkan, ibadat puasa Ramadan ni bukanlah semasa Rasulullah SAW berada di kota Madinah, di kota Mekah. Tapi puasa ini difardukan pada tahun yang kedua hijrah. Mana tahun yang pertama Nabi berhijrah ke kota Madinah belum ada puasa Ramadan. Habis tadi dalam ayat Tuhan sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang Allah Taala fardukan kepada umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat yang terdahulu mereka ada ibadat puasa mereka. Cuma dalam konteks pelaksanaan puasa tu tak sama seperti mana kefarduan Ramadan. Sebelum fardu Ramadan itu diwajibkan ke atas umat Islam, ini sebelum pada tahun 2 Hijrah. Sebelum daripada itu diriwayatkan Nabi SAW pun berpuasa. Tetapi puasa itu ialah dipanggil puasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Puasa itu ya sekali. Tapi apabila turunnya kefarduan puasa Ramadan, maka dimasukkan kewajipan puasa pada 10 Muharram digantikan dengan Ramadan. Begitu juga tentang ibadat semayang. Kita sambut Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, dia tak ada semayang 5 waktu. Habis Nabi tak semayang, dia semayang. Nabi mengikut syariat sebelum itu. Ada kata mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sebelah petang. Tapi apabila difardukan puasa iaitu solat 5 waktu, maka dimasukkan kefarduan yang sebelum tu ganti dengan hukum baru. Ini yang dipanggil kaedah nasah dan mansuh dalam Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dikasih sekalian, kalau saya sebut tadi bahawa puasa itu difardukan pada tahun yang kedua hijrah, Nabi SAW wafat hampir awal tahun 11 hijrah. Maka ulama bersepakat bahawa Rasul SAW sempat berpuasa Ramadan sekitar 9 tahun saja. Mana 9 kali Ramadan Nabi sempat bertemu. 9 kali. Dan ada para sahabat yang tak sempat 9 kali. Ada di kalangan mereka yang mati dalam medan perang, terbunuh dalam medan perang. Mereka ada yang sempat puasa 7 kali. Ada yang sempat puasa 6 kali. Nabi 9 kali Ramadan selepas difardukan. Jadi kalau nak bandingkan dengan kita, kita bukan 9 kali. Kita bertemu Ramadan dah berapa tahun? Masing-masing ikut umur masing. Ada yang dah puasa Ramadan 20 kali Ramadan jumpa. Ada yang dah puasa Ramadan 30 kali. 40 kali. Kalau nak ikut banyak ibadat puasa Ramadan, banyak kita puasa berbanding sahabat Nabi. Ikut bilangan. Tapi cuma beza dia tak jadi orang, itu aja. Dia orang puasa banyak sini. Sedangkan matlamat berpuasa itu tuan, dia bukan nak himpunkan koleksi pahala banyak. Bukan tu yang tu. Dalam ayat tu Tuhan tak sebut pun puasa Ramadan ni berapa banyak dapat. Tapi Allah Ta'ala sebut objektif ibadat puasa itu la'allakum tattaqun. Nak cipta, nak bina kita jadi orang takwa. Itu ya. Macam kerajaan lah, dia ada KPI dia. Capai tak capai KPI tu, dia bukan fikir kau lama ke kau orang baru. Kalau orang lama pun tapi kerja tu tak sampai kepada KPI, dia fail lah. Tak boleh naik pangkat, tak jawab lah. Jadi hari ni soalan kita, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak kira pahala berapa. Pahala itu serah pada Tuhan. Cuma kita ajalah berangan. Agak-agak ustaz sekali puasa ni berapa agaknya pahala Tuhan beri. Saya puasa seingat saya,
Semenjak daripada balik Ustaz sampai umur saya 60 70 ni tak pernah tinggal. Tu tahu. Kalau kira-kira ajak tu agaknya mana syurga Tuhan nak letak saya ni Ustaz tu. Tu. Dia berangan. Itu bukan syurga Tuhan, tu balik raya dapat. Sebab dalam ibadat ini kita lebih fokus kepada matlamat ibadat tu. Matlamat ibadat tu datang kat kita bukan untuk Allah Ta'ala. Tuhan tak perlukan ibadat kita. Kita beramal ke tak beramal, semayang ke tak semayang, puasa tak puasa, Allah tetap Allah, dia tak turun pangkat. Tuhan kita tak ambil manfaat daripada apa kebaikan kita buat. Tuhan tak jadi kurang dengan sebab manusia tak puasa. Dan Tuhan pun tak naik pangkat walaupun hamba dia ramai yang berpuasa. Dia tak terlibat. Baik. Dia tak macam makhluk. Kita nak buat sesuatu sebab nak ambil manfaat. Tak ada manfaat dia, kita tak buat. Dia. Jadi manfaat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi, dalam ayat surah Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Nak cipta manusia ni jadi orang takwa. Untuk siapa? Untuk kita lah. Untuk kita. Allah Ta'ala tunjuk jalan ya. Tunjuk jalan. Baik. Dan. Bila sebut nak jadi takwa, semua orang nak jadi takwa. Takwa ni kita biasa sebut dan kita biasa dengar. Baik. Kita nak nilai seorang takwa tu macam mana? Ada orang, Ustaz, dia ni rasa saya dalam kampung ni rasa dia yang paling takwa budaknya. Dia nak jalan pun bagus, tunduk jalan. Orang jalan tunduk ni pun banyak hal juga tuan-tuan. Baik. Dia ni pakaian bagus, takwa orang. Penilaian kita takwa tu tak bertepatan dengan apa yang mengikut perspektif Islam. Kita buat andaian. Macam kita kata warak. Kita tengok dia ni pergaulan dia dengan kita, dengan orang kampung bagus. Dia ni warak budaknya. Tu. Warak bukan macam tu. Warak ini mengikut definisi Islam, manijtanaba anisyubhati. Orang yang menjauhkan diri dia dengan perkara-perkara syubhat. Apa maksudnya? Benda yang syubhat ni benda yang kesamaran, tak clear. Halal ke haram? Hak dia ke hak orang? Yang tu jalan selamat dia jangan ambil dulu. Warak tu. Benda yang tak pasti. Kalau benda yang tak pasti pun dia tak ambil, benda haram lagi dia tak ambil. Sebab Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Nabi kata yang halal itu jelas dah, ada nas. Yang haram tu pun jelas dah. Tetapi antara keduanya, antara halal dan haram tu ada perkara yang syubhat, kesamaran. Jadi orang yang dipanggil warak, benda yang tak pasti dia tak buat. Senang je dah. Kita ni masalah benda yang tak pasti pun kita buat juga. Saya rasa-rasa saya punya Ustaz, dia main rasa-rasa. Tu tahu. Dia tak pasti juga. Ada satu cerita lah, ada tempat saya ceramah. Baik. Dia tanya saya, Ustaz, saya nak tanya satu. Apa dia? Dia kata, boleh tak Ustaz? Satu orang ni, dia panggil orang makan kenduri rumah dia. Ini musim bila kita dulu, ini dah masuk bulan Syaban ni, biasa musim kenduri. Masa tu Tok Imam seorang tak cukup, dua pun tak cukup nak ngejar banyak. Nasib baik PKP ni kurang sikit. Tu. Kalau tidak, imam nak puasa sunat pun tak boleh. Kemudian dia kata orang ni Zat, dia panggil orang kampung makan kenduri. Kemudian apa masalah saya kata? Tapi masalahnya saya curiga. Sebab dia ni, budak ni, dia ni dengar cerita baru menang loteri. Dia baru menang loteri. Lepas tu dia panggil orang kampung, mungkin doa syukuran mungkin dah. Menang, syukurlah. Panggil orang kampung makan. Duit banyak, menang loteri. Takkan nak minta darah seorang, ajaklah orang kampung makan. Okey. Jadi dia kata macam mana Ustaz? Apa hukum? Boleh pergi tak boleh pergi?
Saya curiga ni. Saya tanya dulu, pakcik, kenduri tu dah buat dah ke belum? Dia kata dah buat. Habis pakcik pergi tak? Saya pergi, Ustaz. Ni saya geram dia dah mentedara pun dia tanya kita. Anda tahu. Habis macam mana nak warak macam mana? Dia curiga. Dia takut termakan duit haram. Kata. Saya kata, kalau dah makan tak payahlah tanya saya. Ni pun perangai orang kita ni. Orang warak jangan pergi. Dia curiga jangan pergi lah. Tak pasti halal ke haram duit yang digunakan tu. Betul. Ini dia dah kenyang baru dia tanya ustaz. Kalau saya kata haramkan, habis macam mana nak keluarkan makan dalam perut dia tu? Betul. Jadi tuan-tuan, matlamat ibadat puasa ni, saya nak sebut, Tuhan kata la'allakum tattaqun, nak jadi orang takwa. Setiap minggu kita dengar khutbah, rukun khutbah ialah khatib mesti berpesan dengan takwa Allah. Apa maksud takwa? Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Senang definisi dia. Baik. Tapi nak jadi benda itu bagaimana? Sebut boleh. Sebut boleh. Itu sebab bila ada matlamat ibadat puasa tu jadi orang bertakwa, hujung puasa kita, maka kita bayar zakat fitrah dan sambut hari raya fitrah kita. Dekat ujung tu baru dapat fitrah. Apa? Nama zakat pun zakat fitrah. Raya pun raya fitrah. Idul Fitri, fitrah. Maknanya nak kembalikan balik kita ni kepada fitrah asal kita. Kita selepas melakukan ibadat puasa selama sebulan itu, bila jadi orang takwa, maka kembalilah asal usul kita yang dalam hadis Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan Nabi kata setiap anak-anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas dasar fitrah. Fitrah ni bersih, suci. Suci daripada dosa. Seolah-olahnya kita bila jadi orang takwa sepanjang Ramadan tu, di hujung tu kita kembali balik seperti asal usul kita diciptakan. Jadi fitrah, bersih, suci. Itu sebablah di antara nama-nama Ramadan itu disebut Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Ulama kata rugi seseorang yang berpuasa apabila berakhir Ramadan dosa dia tidak terampun. Rugi. Sebab apa? Bulan Ramadan itu bulan penyucian dosa kita. Allah Ta'ala meletak kerahmatan pada bulan Ramadan. Ramadan juga di antara nama dia Syahrul Rahmah, bulan kerahmatan Allah. Allah Ta'ala lebih kurang dalam bulan Ramadan. Mintalah ampun dan sebagainya. Tuan-tuan, baik, nak cipta kita jadi orang takwa ni bagaimana? Sedangkan kalau kita tengok, perhatikan dalam ayat-ayat Quran tentang semayang, haji, zakat, ayat itu dia tak disertakan dengan takwa. La'allakum tattaqun. Tapi bila puasa, ayat itu di hujung disertakan la'allakum tattaqun, jadi takwa. Baik. Bukan maksudnya bila semayang tu tak boleh jadi takwa, haji dan sebagainya. Tak. Ini menunjukkan proses mudah, cara yang Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada kita. Nak cipta kita jadi takwa ni bulan Ramadan paling mudah. Paling mudah. Baik. Bukan masuk bulan puasa je mesti takwa, tak ada. Bulan lain pun boleh kena usaha. Tapi salah satu cara yang paling ampuh nak jadi takwa ni dengan cara puasa. Sebab ibadat puasa ni dia special case, dia tak macam ibadat lain. Ya. Banyak-banyak ibadat ni, kalau orang tak ikhlas, nak paling mudah menipu ni bulan puasa lah. Puasa ni paling ibadat yang mudah nak menipu. Sebab orang tak nampak cara fizikal. Semayang, orang nampak. Sujud, rokok. Anak kita nak tipu, kau dah semayang? Dah.
Aku tak nampak pun kau sembahyang. Pasal benda tu boleh nampak. Haji, pergerakan fizikal, orang nampak. Tawaf, umrah, tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya. Dia tak boleh tipu. Baik. Begitu juga lain. Tetapi puasa ni dia tak ada. Dia tak nampak pergerakan fizikal. Nak menipu pun boleh. Kalau tak ikhlas. Jadi kaki saya kokok. Depan orang dia tak kokok. Dia masuk tanah dia mengokok. Orang mana tahu. Baik. Contoh. Dia makan. Tengah hari dia lapar. Dia makan. Orang rumah dia pergi beli lauk. Awak pergilah beli lauk sekejap. Nak masak sekarang. Biar saya jaga rumah. Jaga rumah. Rupa je jadi kucing kepala hitam pada dapur. Dan awak jangan susah. Dapur ni semua saya kemas sekarang. Makan yang sahur punya yang awak ni semua saya kemas. Saya semangat sikit bulan Ramadan ni. Jadi orang rumah dia balik tengok betul bersih dapur. Rupa dia dah minta darah rupanya. Baik. Buat apa? Kan bila nak berbuka kan, buat-buatlah macam orang nak mati. Orang buka, kita buka. Orang mana tahu. Jadi saya kata bulan puasa ni nak menipu paling mudah. Menipu orang tahu pun. Baik. Ni macam kita budak-budak dulu bersama lebih kurang. Masih budak-budak boleh tak? Jangan sampai ketua buat perangai macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan, ini keistimewaan puasa. Nak cipta takwa. Baik. Sebelum ni sebab apa tak boleh jadi takwa? Wahal Tok Khatib sebut tiap-tiap hari Jumaat sebut la'allakum tattaqun. Baik. Dulu yang menghalang kita ada dua perkara yang tak boleh nak jadi takwa dan sukar. Pertama, kita ada gangguan di luar, satu gangguan kita di dalam. Di luar tu apa? Syaitan, iblis. Walaupun kita tak nampak, tapi kena percaya. Dalam Islam ni ada benda yang kita tak nampak tapi kena percaya. Jangan jadi macam paman etis. Dia tak nampak, dia tak mengaku Tuhan, dia tak sembah Tuhan, dia tak ada Tuhan. Sebab dia kata benda dia tak nampak, dia nak percaya ke mana? Tu komunisme pahaman, etisme pahaman. Kita dalam Islam ni ada perkara dia panggil as-sam'iyat. Dalam ilmu tauhid, sam'iyat ni dengar daripada nas Quran, hadis, percaya. Dia tak payah fikir-fikir panjang. Benda tu akal tak mampu nak berfikir. Akal kita singkat. Tuhan beri ilmu pun tak banyak. Banyak dalam Islam ni perkara yang tak logik, tapi kena percaya. Contoh, tuan-tuan percaya, beriman, lepas kita mati, masuk kubur, berpuluh tahun, ratusan tahun, besok tiup sangkakala kedua, bangkit daripada kubur. Mana ada logik? Tak logik. Kita dah hancur badan tubuh badan kita, tinggal tulang belulang, tiba-tiba boleh bangkit balik. Mana ada logik? Itu sebab ada agama mati bakau je. Mati bakau je. Tak logik. Tapi kita percaya sebab kita beriman. Allah Ta'ala beritahu, percayalah. Sebab agama ni dia tak boleh dinilai dengan logik akal. Salah. Agama tak boleh fikir dengan logik. Sebab Islam ni datang dengan wahyu. Wahyu ni merentasi akal. Macam kita sambut baru-baru ini Isra' wal Mi'raj. Mana logik? Nabi daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, orang Arab perjalanan sebulan pergi sebulan balik. Nabi pergi separuh malam. Mana logik? Itu sebab orang Mekah tak percaya. Sebab orang Mekah ikut logik. Nasib baik masa tu orang Melayu pun tak ada. Kalau orang Melayu ada, orang Melayu pun tak percaya. Kita ni dengar cerita ya, senang. Kalau sana. Itu sebab orang Mekah tolak itu. Itu baru Nabi sebut Isra' saja, belum Mi'raj. Sebab dalam Quran sebut surah Isra', bukan surah Isra' wal Mi'raj. Kalau Mi'raj lagi orang tak percaya. Nabi naik ke langit. Tak logik ya. Hari ini manusia boleh melepasi ruang angkasa. Kalau mengikut statistik sejarah dunia, tahun 61 seorang angkasawan Rusia, itu pun dia dapat ruang angkasa di luar bumi
dan di orbit bumi saja, dia tak naik ke bulan. Yang naik ke bulan yang kita kata Neil Armstrong untuk tahun 66. Baru dapat. Nabi dah ribuan tahun Nabi dah naik. Itu sebab dalam ayat tu Tuhan sebut linuriyahu min ayatina. Kami nak lihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami. Aku boleh buat, manusia tak boleh buat. Ya, bayanglah. Sebab apa? Sebab hari ni manusia ni dah mula nak ukur Islam ikut kepala otak, ikut logik. Logik boleh terima, tak logik tak boleh terima, tapi dia Islam. Ni masalah. Saya zaman sama saya sebut lah. Contoh di anti NGO Sistem Islam ni yang telah declarekan ajaran sesat penyeleweng yang dipelopori oleh Zainal Anwar, Marina Mahathir, Aminah Wadud. Ni semua mengagut. Dulu dia yang bawa cerita kata takkanlah orang perempuan tak boleh jadi imam semayang kepada orang lelaki. Asyik orang lelaki jadi imam perempuan, habis orang perempuan tak boleh. Apa salah orang perempuan jadi imam pada orang lelaki? Dah. Orang perempuan pun baca Fatihah lagi sedap dia baca pada orang lelaki. Kalau Islam tak benarkan orang perempuan jadi imam pada orang lelaki, ini dipanggil diskriminasi wanita dalam ajaran perempuan, ajaran Islam. Ni yang barat perjuangan. Akhirnya dulu Aminah Wadud jadi imam sembahyang Jumaat dekat Arizona. Ada pula jantan ikut kat belakang dia. Itu mula-mula dia minta imam. Logiklah dia kata. Ini hak sama rata. Lama-lama besok lepas imam dia nak Bilal pula. Apa sebab orang perempuan tak boleh jadi Bilal? Suara orang perempuan lagi sedap nak banding suara orang lelaki tak tentu harap. Oh itu kalau Bilal agaknya orang perempuan masjid ni rasa semayang waktu penuh orang lelaki jantan datang. Yang tak semayang pun semayang. Tahu. Ini logik. Oh ini puak-puak ni tengah keluar. Ini anak-anak muda kita terpengaruh ni ikut logik akal. Dia petikaikan ayat-ayat tentang miras, harta pusaka dalam Al-Quran. Tak ada. Kenapa harta pusaka orang lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat sikit? Tahu. Yang terbaru ni dia telah ungkitkan isu tentang khitanul mar'ah. Hukum anak perempuan dikhatankan. Dia kata mana boleh menyeksa anak perempuan. Dia yang cakap tu berkhatan ke tidak saya pun tak tahu. Ni semua golongan timbul. Kemudian timbul pula anak muda terpengaruh dengan ajaran pluralism. Pluralism. Hak sama rata agama. Dia kata ustaz, agama ni semua sama je ustaz, semua ajak kebaikan. Ni pun gila juga. Mana ada agama semua sama? Kalau agama dah semua sama, tahun bulan depan masuk Hindu sebulan, kemudian sebulan lagi masuk Buddha sebulan, masa-masa lah semua. Kemudian masuk Kristian balik, kemudian masuk Islam balik. Sedangkan dalam Islam kita mesti etikat yang betul cuma Islam ya. Lain daripada Islam tak betul. Allah Ta'ala sebut famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lepas kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran satu mana boleh banyak. Betul tak? Jadi tadi balik pada syaitan iblis tadilah. Itu gangguan pertama yang sukar kita nak tempuh. Okey. Tengok. Tapi Tuhan tolong kita nak jadi takwa. Bila sampai bulan Ramadan, dulu kita dengar kecil lagi. Zaman kita kecil lah, ustaz-ustaz ceramah. Nabi kata apa? Allah Ta'ala belenggu, Allah Ta'ala ikat syaitan iblis ni. Syaitan iblis tu ikat. Ada orang kata campak ke laut. Campak ke laut. Syaitan iblis ni tak mati. Sebab dia dah berjanji, azal dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala, dia minta Tuhan hidupkan dia sampai tiup sangkakala. Itu orang Melayu, kita duduk kampung. Sebab bulan puasa kita berani keluar. Dan budak dulu. Lalu kawasan hutan pun berani. Dulu tak berani. Kawasan tu kalau bukan bulan puasa, nak minta izin anak cucu nak lalu. Tapi bila bulan puasa berani. Sebab apa? Ustaz tu dah ceramah, dia kata bulan puasa hantu setan tak ada. Memang tak ada. Baik. Maknanya dari satu sudut Allah Ta'ala bantu kita, bantu gangguan kita yang pertama tadi, iblis syaitan dah tak ada. Tak mengganggu kita. Kemudian gangguan kita yang kedua,
yang tak boleh nak jadi takwa bulan puasa, iaitu nafsu. Ni yang ada kat dalam. Yang tadi musuh luar, yang kedua ni musuh kat dalam. Musuh dalam ni yang payah ni nak selesaikan. Baik. Tanda semua orang Allah Taala cerita ada nafsu. Nafsu ni dia boleh bertukar watak. Dia boleh jadi nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Dia tak boleh matikan nafsu, tak boleh. Nafsu ni semua Tuhan beri. Cuma nafsu ni dia boleh berubah. Kalau kita didik dia dengan baik, nafsu jadi mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang baik, yang tenang, yang baik. Kalau tak didik nafsu, maka dia akan jadi nafsu lawamah, nafsu yang jahat. Itu ya peranan dia. Okey. So justru itu nafsu kebanyakan la'ammarata bisu, banyak suruh benda jahat, benda tak baik. Ini di antara faktor yang kita sukar nak jadi orang takwa. Baik. Tadi syaitan iblis dah tak ada. Okey. Tapi yang kedua nafsu yang dekat dalam ni. Tanda nafsu yang kat dalam ini yang jadi jahat ni sebab apa? Dia dapat apa? Daripada sumber mana dia mendorong kita pada benda yang tak baik? Baik. Tanda nafsu ni dia menjadi buruk tak baik ke buruk, tengok apa benda yang masuk dalam perut kita. Sebab banyak dalam ayat Al-Quran Tuhan sebut tentang makan. Ya ayuhan nas kulu minat tayyibat. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, makanlah kamu daripada daripada perkara yang halal dan yang baik. Baik. Maknanya sumber makanan ini dia berperanan yang mengganggu kita nak jadi takwa. Maka tak kalau itu dalam Islam dia antara nak berteras nafsu ni, nafsu lawaman. Pertama jangan ambil daripada sumber haram. Sumber haram. Yang orang yang banyak makan sumber haram tuan-tuan, memang nafsu dia ke arah keburukan tu memang banyak. Yang pelik. Tuan-tuan saya tengok kita hidup dengan manusia ramai. Kita tengok sebab apa dia ni, si Polan ni, keluarga ni jahat-jahat. Keturunan ni tak ada yang baik aku tengok. Anak-anak macam pelesit. Baik. Walaupun setengahnya mak bapak dia, saya setiap kali lepas sembahyang saya doa, Ustaz, untuk anak saya. Betul lah, doa lah. Perompak pun berdoa, apa pelik sangat. Perompak bukan doa, sembahyang hajat lagi sebelum nak rompak. Baik. Salah satu kita tengok apa dia bagi makan. Sumber tu nak tahu. Kalau dapat daripada sumber haram, dia akan jadi haram. Sebab di dalam hadis Nabi sebut, mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Baik. Yang kedua, makan yang halal tetapi berlebihan. Yang disebut sebagai musrifin, al-israf. Lebih. Sebab Allah Ta'ala bila sebut tentang makan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, tapi jangan ikut langkah syaitan. Makan terlebih itu syaitan yang buat. Kita dalam Islam Nabi ajar apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Dah. Semua tahu dah. Tapi kita selagi tak kenyang jangan berhenti. Tu. Makan sampai kenyang. Baik, aduh. Ada pula kedai-kedai makan nak tarik perhatian, dia buat iklan makan sampai kenyang. Itu dah iblis dah masuk dalam perut dia tu. Baik. Kita murah kedai ni. Selagi tak kenyang jangan keluar pada kedai tu. Tu yang keluar pada kedai tu semua pemalas. Dia masuk kedai makan tu daripada pukul 6 petang bawa keluarga dia. Makan sampai kenyang. Rugi dah bayar, kita sekali tak kenyang kita keluar apa? Makan. Maghrib tak sembahyang, isyak pun tak pukul 10 baru balik rumah. Jadi dengan sebab itu faktor makan ini yang menyebabkan nafsu yang jahat tadi membiak dan semakin subur. Jadi walaupun syaitan iblis di luar tu tak ada, tetapi faktor nafsu ni masalah. Kena settlekan.
Baik. Sebelum ni kita, sebelum puasa, tuan-tuan cuba ukur sendiri masing-masing punya makan sebelum puasa. Harian kita. Kita lepas sembahyang subuh, kita sembahyang subuh, ikutlah sembahyang kat rumah ke sembahyang masjid surau, sembahyang berjemaah. Sembahyang subuh 2 rakaat. Lepas sembahyang subuh pergi mana kita? Cari kedai roti canai. Sembahyang 2 rakaat, roti canai 3 keping, minta darah. Tak pula modal. Sembahyang 2 rakaat, roti 3. Lepas sembahyang kawan, "Mat, pagi ni mana kedai yang agak sedapnya? Capati ke apa?" Dia kira minta darah je lepas sembahyang. Selera kita, yalah makan. Baik. Lepas subuh kita minum air, makan. Masuk kerja. Sekarang pukul 10 berhenti rehat. Dah. Minum air lagi. Kalau tempat kerja ada kafe sebagainya. Baik. Kemudian sekarang tengah hari, waktu rehat tengah hari kan. Lepas sembahyang zuhur ke, lepas tu makan berat. Makan lagi. Kemudian pukul 2.30 masuk kerja. Pukul 4.30 atau pukul 5 sekarang balik kerja. Sebelum nak balik, singgah kedai lagi. Makan, minum petang. Kawan-kawan ajak. Cari roti canai lagi. Okey. Kemudian sekarang malam lepas sembahyang isyak atau sebelum isyak, makan berat, makan nasi dengan keluarga. Ni orang lelaki lah, saya sebut orang lelaki. Lepas tu sekarang tengah malam keluar kejap, pukul 10, pukul 11 jumpa kawan, minta darah lagi. Satu hari berapa kali makan? Yang ada lebih tu tengah tidur pun makan. Ni hantu raya ni. Tuan-tuan tengok kita punya makan. Azan tu. Azan tu.
Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan, balik pesan tadi. Itulah cara rutin hidup kita. Kita makan tak ertilah. Baik. Dan tanpa kita sedar dengan cara pemakanan kita, saya tak sebutlah masalah sakit dan kita lain. Sebenarnya kadang-kadang kita makan terlebih dan sebenarnya menyuburkan nafsu kita, menyebabkan kita susah nak jadi takwa. Semayang rasa tak berapa semangat, buat kerja Islam pun tak berapa semangat, belajar pun kadang-kadang belajar, kadang tak belajar. Itulah sebenarnya. So bila sampai bulan Ramadan, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Baik, syaitan iblis Tuhan dah belenggu. Sekarang yang dalaman ini, nafsu ni kena potong. Sumber nafsu yang nak subur jadi jahat tadi, dengan cara jangan beri makan. Baik. Akhirnya kita tengok, ya walaupun kita letih sedikit, dia bukan Allah Ta'ala nak menghukum. Tidak. Kalau Tuhan nak menghukum kita, bukan puasa setakat 6 jam, 7 jam, 8 jam. Puasa 20 jam, 24 jam puasa. Kita puasa tak sampai sehari pun. Lepas daripada terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, lepas tu makan, tak ada apa pun. Tapi dengan cara sistem yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk membantu kita jadi orang takwa, putuskan saluran nafsu tu. Baik. Itu sebab bila sampai bulan Ramadan, tuan-tuan tengok perubahan kita. Baik. Kenapa bila bulan puasa ni orang berebut nak buat kebaikan? Bulan lain tak jadi tadarus ni, tapi bulan puasa jadi tadarus ni. Berebut pula tu. Berebut. Yang tak kerti baca hantar makan. Berebut. Nak hantar, nak bagi makan, nak jamu orang situ, orang sini. Sedekah, duit dan sebagainya. Itu dipanggilnya unsur-unsur dan juga elemen takwa datang. Sehingga kita tengok orang yang jahat, bulan Ramadan dia boleh jadi baik. Cuma yang malang dia baik sebulan aja. Lepas tu jadi peleset balik. Itu masalah dia lah. Tapi bulan Ramadan ni dah dicipta diri dia jadi orang takwa. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, itu sebab bila hujung Ramadan, Allah Ta'ala hadiahkan kita, iaitu sambut Aidilfitri. Sebab kita dah kembali pada fitrah kita. Suci daripada dosa. Itu sebab dalam hukum fiqah, Allah Ta'ala hadiahkan hari raya pertama. Dia tak, hukum dia haram berpuasa, dia tak boleh puasa. Dalam hukum fiqah, hari raya pertama tu tak boleh puasa, haram. Itu anugerah hadiah Allah Ta'ala, Aidilfitri untuk kita. Baik, selesai. Dan yang terakhir, bila kita nak sambut, kita mesti ada persiapan. Apa persiapan kita? Baik. Yang pertama, Nabi SAW sebut bahawa kita kena rasa syukur dan seronok bila nak datang Ramadan. Macam ni lah. Kita puasa mungkin dalam 3 minggu lagi, tapi bahang keseronokan ibadat puasa ni, kita daripada sekarang dah mula. Masjid-masjid surah dah mula panggil ceramah-ceramah, tazkirah,
untuk menyambut Ramadan, kita kena zahirkan keseronokan. Baik. Orang Arab tuan-tuan di Mesir, duduk di Mesir, kalau macam ini rumah dia ni lampu-lampu warna-warni dah mula pasang dah. Tanda keseronokan dia nak sampai Ramadan. Baik. Yang kedua, kita kena selesaikan hutang ibadat kita yang sebelum ni. Yang mana belum qada, selesaikan qada. Orang panggil hutang jangan bertangguh. Ini yang puasa berapa tahun tak lepas lagi ni, orang sambut yang baru dia suka-suka ke, tapi dia tak qada. Ni tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kena selesaikan. Baik. Jangan pandang ringan. Alah ustaz, kalau tak qada lah ada kedian, tahun depan saya qada lagi pun tak apa, boleh bayar fidyah. Ada setengah orang dia bayar fidyah selesailah. Ini bukan persoalan bayar fidyah. Baik. Ini persoalan kewajipan yang kita kena selesaikan sebelum masuk kewajipan baru. Dia macam kita nak berhutang dengan bank, kan? Kita ada hutang yang lama, tiba nak minta hutang baru, dia tak beri. Selesai ke hutang lama dulu. Baik. Dan yang lebih besar daripada itu ialah persiapan kita nak masuk Ramadan ni adalah ilmu. Baik, walaupun dia datang setahun sekali. Tapi bila namanya ibadat, ingat, ibadat ni dia tak boleh buat ikut jadi macam adat kebiasaan. Dia mesti masuk dengan ilmu. Sebab ulama kata al-ilmu muqaddamun 'alal 'amal. Ilmu ni dia dahulukan daripada beramal. Macam orang nak pergi haji. Ni besok nak mesti haji lepas raya. Nama dah naik. Dulu musim PKP tak pergi. Kali ni tiba nama dia naik. Yalah. Dan rezeki dia pergi. Itu sebab kerajaan syorkan supaya pergi kursus haji. Ini dia betul, dia dah bayar duit dia cukup kat tabung haji. Dia dah lama tunggu, tiba-tiba nama dia naik. Dia tak pernah pergi pun kursus haji. Okey. Kebetulan nama naik tahun ni, naik je lah. Orang naik kapal terbang, aku naik kapal terbang. Besok orang tahu Kaabah, dia pergi panjat Kaabah besok, satu hal. Mana Safa, mana Marwah pun dia tak kenal. Jadi tuan-tuan, dia mesti kena ada ilmu. Nak masuk ibadat tu kena ada ilmu. Itu sebab dalam ibadat puasa, walaupun hampir setiap tahun, saya rasa saya syorkan mana-mana masjid dan surau dalam minggu-minggu yang terakhir sebelum Ramadan ini, banyakkan tazkirah tentang sah batal puasa. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab kita nak masuk ibadat puasa ni, kita tak tentu lagi boleh dapat puasa tahun akan datang. Dan kemungkinan ada ibadat-ibadat puasa yang lepas kita buat, walaupun kita dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin ada cacat cedera kita lagi yang kita terlepas pandang. Malangnya bila orang beribadat ni, dia tak tahu sah batal puasa. Saya buat contoh. Ada benda yang rumit yang kadang setengah ustaz tak terangkan sebut. Baik. Dalam kitab Fatawa Mu'assarah, Dr. Yusuf Qadawi, dia buat contoh. Di antara yang boleh batalkan puasa manusia ni, setengahnya dia kata ialah dengan sebab usuk gigi. Usuk gigi macam mana? Baik. Yang kita tahu usuk gigi, dalam kitab-kitab lama dia sebut bersiwak, bersugi saja. Bersugi ni dia sekadar hukum dia makruh. Selepas daripada gelincir matahari sehinggalah terbenam matahari, bersugi itu hukum dia makruh. Dia tak boleh batalkan. Baik. Tapi yang disebut di sini yang membatalkan, baik, dia rukun puasa ni dua je. Pertama niat, yang kedua menghindarkan daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa tak baca apa dia banyak. Salah satu kita sebut ialah makan dan minum. Salah satu makan dan minum. Baik. Makan minum ni dalam hukum fiqh bukan syarat nak kenyang, tak kenyang pun batal. Kecuali terlupa. Terlupa ini tak ada hukum. Dalam fiqh bab puasa ni terlupa tiap-tiap hari terlupa pun tak apa. Contoh dia ni, dia dah biasa tiap pagi dia makan, sahur pun dia bangun juga.
Lepas tu dia tidur, dia bangun pagi, dia pergi ke dapur, tengok dalam tudung saji tu ada makan. Dia makan. Dah makan sepinggan, baru orang rumah teruk, awak tak puasa ke? Saya terlupa. Tak apa, tu rezeki dia. Dia dah marah. Baik. Hatta kalau andainya bukan hari tu, 30 hari dia terlupa. Ni apa ilmu dia tuntut tak tahu. Orang rumah kata awak ni pelik. Bulan lain tak ada, bulan lupa, bulan puasa pula awak boleh terlupa. Tak apa, itu rezeki dia. Walaupun kenyang. Ini walaupun tak kenyang, dia boleh batalkan puasa. Contoh dia kata, ni saya tu fatwa Dr. Yusof Qadawi. Kita gosok gigi pagi nak pergi kerja, okey? Ataupun tengah hari tuan-tuan gosok. Kita bila gosok gigi, kita pakai ubat gigi. Ubat gigi ni ada perasa tak? Ada rasa, macam-macam rasa sekarang. Sebab kita pun gosok, ambil ubat gigi macam mana hari-hari biasa, buah banyak-banyak gosok. Bila kita gosok gigi, air ludah kita bercampur dengan ubat gigi. Berasa tak? Biasa kita telan air liur kita tadi, air ludah kita telan, rasa sampai kerongkong, rasa Colgate, rasa apa. Dia kata batal puasa. Puasa batal. Batal. Tak cermat. Walaupun tak kenyang. Jadi dah tahu benda macam tu, bukan tak boleh gosok gigi. Gosok gigi. Gosok gigi ni cuma nak hilangkan bau aja, bau gigi. Waktu kita berpuasa, jangan samakan dengan waktu yang kita tak berpuasa. Cermatlah. Ambil ubat gigi sikit je, tak payah banyak-banyak. Jangan macam hari-hari biasa. Sikit je. Dan waktu nak gosok gigi jangan mendongak ke atas. Sudah tentulah susah nak kontrol air ludah yang bercampur dengan ubat gigi tadi. Tunduk ke bawah. Ibadat ni nak kena cermat. Baik. Nak kena ikhtiar. Dia tak boleh main langgar-langgar macam tu. Sebab contohlah. Jadi itulah sebab saya tahu. Kena ada ilmu. Kita takut. Betul kita dah puasa lama bertahun. Besok bila dibuka buku amalan kita di akhirat besok, rupanya semua Tuhan dah tolak. Tak boleh pakai. Macam tu juga semayang. Betul kita tahu 13 rukun semayang. Bagaimana pelaksanaan 13 rukun semayang? Kadang-kadang terlepas, tak cukup 13, dia jadi 10 je. Tomak nina tak ada, apa tak ada dan sebagainya. Jadi justru itulah saya mengharapkan dan kita mengharapkan supaya Ramadan yang bakal kita tempuhi dalam masa terdekat, kita dapat tunaikan dengan ilmu pengetahuan. Dan dari pihak kerajaan negeri, insya-Allah baru ni saya ada kita ada perjumpaan dengan Datuk Mufti dan Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri bercakap pun dengan saya. Cakap dengan Datuk Mufti dan pejabat agama, kalau boleh tahu ni bagilah masjid surau ni buka. Bagi orang Melayu ni dah mengidam, dah 1 tahun dah yang lepas tak dapat sembahyang tarawih. Ramai jadi bukan tak sembahyang tarawih, main rumah tapi jadi imam. Orang rumah pun tak apa seronok nak ikut. Tak tentu harah baca. Tak tahu. Ketua Menteri kata saya pun kena jadi imam ke zat ni. Orang rumah pun dah malas tengok. Tak tahu. Jadi masjid dan surau ni kita nak penuhkan balik. Tetapi mengikut SOP supaya jangan berlaku kluster-kluster baru. Dia boleh mengganggu orang lain nak datang beribadat. Jadi saya rasa cukup Allah sekadar itu. Mudah-mudahan majlis ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.